tolak nanti, maka mereka bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Segala cakap-cakap cerita, konon COVID lah, tak boleh buat pilihan raya lah. Kau percayalah cakap abang. Bila belanjawan kena tolak, Muhyiddin berlari menghadap Agong pergi minta bubar parlimen. Kau percayalah cakap abang. Sebenarnya kan ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian. Di samping menggelabahnya pemimpin-pemimpin pro pengkhianat ini nak meneruskan perjuangan mereka, apa yang mastermind mereka sedang fikirkan? Siapa agaknya mastermind ataupun the person behind Perikatan Nasional ini? Alah, tak payahlah abang cakap. Korang semua pun boleh tahu siapa yang sebenarnya berada di belakang kerajaan pengkhianat ini. Dialah orang yang meletakkan jawatan Perdana Menteri, membolehkan kerajaan pengkhianat ini berdiri. Dialah juga orang yang setiap kali Datuk Seri Anwar dekat dengan jawatan Perdana Menteri, dia akan tampil menyerang Datuk Seri Anwar. Pada abang, dialah sebenarnya yang berada di belakang kerajaan Tebuk Atap, berada di belakang Tan Sri Muhyiddin Yassin, berada di belakang Azmin Ali. Masa dia melepaskan jawatan Perdana Menteri tempoh hari untuk memberikan laluan kepada kerajaan Tebuk Atap ini dibentuk, sangkaan beliau itu Azmin Ali yang akan jadi Perdana Menteri. Tapi telahan beliau tidak tepat kerana UMNO dan komponen yang lain tak mahu orang yang punya rekod pengkhianat macam Azmin Ali ni jadi Perdana Menteri. Akhirnya mereka terpaksalah terima orang macam Tan Sri Muhyiddin Yassin yang naik jadi Perdana Menteri. Sebab tu kau tengok Tan Sri Muhyiddin Yassin ni tak kuat mana pun. Sebab person behind the scene yang berada di belakang Tan Sri Muhyiddin Yassin tu Azmin, dan mastermind dia ada di belakang Azmin. Kau faham tak ni? Maka tak hairanlah kan kau tengok balik-balik dia. Bila Anwar dekat aja nak jadi Perdana Menteri, dia akan kritik. Anwar tak layak, Anwar tak boleh, Anwar itu, Anwar tak ini, Anwar begini, Anwar begitu. Kalau tak kerana Datuk Seri Anwar memberikan sokongan kepada dia, dia pun takkan bergelar Perdana Menteri tau. Kurang-kurang 22 bulan dia rasa juga jadi Perdana Menteri. Ini orang betul-betul tak ada sedar diri ni. Tapi tak apalah kan. Faktor usia, abang tak kisahlah sangat. Kadang-kadang orang faktor usia macam dia, mungkin dia terlupa. Tak apalah kan. Tak apa. Biarlah. Tapi kadang-kadang letih kau tu. Balik-balik dia. Dah 2 kali jadi Perdana Menteri, nak jadi kali ketiga. Tak ada orang lain ke? Sebab itulah Tun Dr. Mahathir Mohamad bersuara dengan terang dan jelas bahawa kerajaan perpaduan diperlukan pada waktu ini, kerana dia tahu kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini hampir gagal dan bakal terlungkup saudara-saudara semua. Maka nak menyelamatkan kerajaan daripada terlungkup, kenalah bentuk sebuah kerajaan yang baru. Mengangkatlah balik Atuk jadi Perdana Menteri, yang dinamakan dengan Kerajaan Perpaduan. Apa matlamat sebenar Kerajaan Perpaduan? Nak jadikan Azmin Ali Perdana Menteri. Itulah plan asal Tun Dr. Mahathir daripada hari itu lagi, daripada Pakatan Harapan menang lagi. Sebab itulah walaupun di dalam perjanjian Pakatan Harapan adanya termaktub bahawa Datuk Seri Anwar bakal Perdana Menteri selepas Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar kekal bakal kat situ je, tak bergerak-gerak. Sebab agenda sebenar Tun Dr. Mahathir adalah untuk menjadikan Azmin Ali Perdana Menteri. Katakanlah belanjawan ini gagal kan. Bila gagal, Muhyiddin terpaksalah turun daripada jawatan Perdana Menteri. Mula-mula Tun Dr. Mahathir akan menubuhkan kerajaan perpaduan. Jadi Tan Sri Muhyiddin akan masuk balik dalam kerajaan perpaduan tersebut. Tun Mahathir peganglah sekejap. Kemudian transisi kuasa akan berlaku. Penyerahan jawatan Perdana Menteri kepada Perdana Menteri yang baru. Siapa? Of course lah Azmin Ali. Azmin Ali lah bakal Perdana Menteri yang dicita-citakan oleh Atuk. Betul tak tu?
Untuk menakut-nakutkan ahli-ahli parlimen, sekarang ini Menteri Kewangan cuba memainkan naratif kononnya kalau belanjawan ini ditolak, penjawat-penjawat awam nanti akan hilang gaji, tak ada kerja, tak ada duit nak bayar gaji. Ini adalah pandangan jumut dan kotor. Penjawat awam tak perlu risau. Kalau belanjawan ini ditolak, yang ditolak itu Perdana Menteri. Perdana Menteri baru akan dilantik, belanjawan baru akan dibentangkan. Penjawat awam, emolumen, gaji, peruntukan dan sebagainya ni tetap akan turun, tetap akan jalan. Penjawat awam, gaji insya-Allah tak berhenti. Tak ada apa yang nak ditakutkan pun sebenarnya. Ada orang tanya abang kan, dia kata belanjawan ni sekarang dah bulan November. Kalau tolak Perdana Menteri ambil masa pula lagi nak dilantik. Situasi politik akan berlaku. Macam mana pandangan Tun Dr. Mahathir? Dia nak takutkan korang semua. Dia kata krisis akan berlaku. Nanti nak masuk Perdana Menteri baru nak kena dilantik. Nak bentang belanjawan baru ambil masa pula ni nak dibentangkan. Sebenarnya itu semua tak perlulah kita risaukan. Katakanlah semua tempoh ini memakan masa sehingga masuk tahun yang baru. Adakah gaji kaki tangan awam akan tersangkut? Tak, janganlah risau. Bila Perdana Menteri baru naik, dia ada option untuk mengumumkan bajet hanya untuk suku tahun pertama, iaitu untuk mengumumkan dana pengurusan itu turun hanya untuk gaji kaki tangan awam, kos facility, kos nak bayar bil apa semua. Boleh, belanjawan itu boleh diumumkan untuk hanya suku pertama, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Peguam. Apa nama dia? Hanif Katri. Kalau tak salah ni Peguam Tun Dr. Mahathir ni. Hello brother Hanif, you tak setuju dengan Tun Dr. Mahathir ke? Sebab Mahathir nak tumbuhkan kerajaan, you pula kata sebenarnya boleh je belanjawan dibentangkan suku pertama ni. Macam mana? Jadi kalau ikut penjelasan daripada Peguam Hanif Katri ni, sebenarnya boleh belanjawan boleh dibentangkan hanya untuk suku pertama tahun berikutnya, supaya gaji, emolumen, pembayaran bil dan sebagainya, kos-kos itu boleh diteruskan. Jadi gaji penjawat awam tidak akan langsung sangkut sehingga Perdana Menteri yang baru mempunyai tempoh masa yang betul-betul cukup untuk membentangkan kepada kita belanjawan yang lebih rakyat lagi daripada belanjawan yang ada sekarang. Abang harap belanjawan nanti tak adalah macam belanja sawan kan, pergi bagi jasa 80 juta, program tahap apa 8 juta, projek khas sampai 100 juta. Ini semua merepek-repek. Fokus kepada bagaimana nak mencari pendapatan tambahan kepada rakyat. Fokus kepada bagaimana nak wujudkan peluang pekerjaan. Fokus kepada bagaimana nak bantu mereka yang tengah susah, bantu rakyat yang tengah tak ada kerja. Itulah sepatutnya belanjawan COVID-19. Fokus kepada membantu rakyat dan negara dalam usaha untuk mengharungi saat-saat COVID-19 ini. Abang nak cakap jujur lah kan, sebenarnya kita dah tak perlukan lagi kerajaan tembok atap yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita juga tak perlukan lagi, jujurlah abang cakap. Bagi diri abang kan, abang dah malas dah balik-balik Tun Dr. Mahathir, balik-balik Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir sepatutnya bersara, sudahlah. Kita sebenarnya dah tak perlukan lagi pemimpin-pemimpin macam ini. Yang kita perlukan adalah pemimpin yang lebih memahami kehendak rakyat, sentimen rakyat, kedudukan rakyat. Bukan pemimpin yang hanya memikirkan tentang kedudukan politik mereka. Jadi pada abang kan, baik Muhyiddin, baik Mahathir, baik Azmi, baik semua geng-geng pengkhianat, korang semua memang tak baik. Sudahlah, kita beri laluan kepada Perdana Menteri yang baru, insya-Allah. Jadi itulah saja apa yang abang nak membebel pada hari ini. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi dalam video-video untuk abang membebel yang lain-lain. Pastikan anda terus setia bersama dengan channel Said Badli Shah. Seperti mana biasa,
Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada Azmin Ali dan kerajaan Tembok Atap. Sehingga kita bertemu lagi, abang sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.